tak payah bayar zakat. Anda dengar ke tidak? Terus ini subhat memang, kesamaran yang buat. Jadi kalau kita ambil hal ni, mana ada orang atas dunia hari ni tak duduk dalam hutang? Payah kalau sebut hutang. Kalau bahasa Kelantan sini, mana ada orang hari ni tak duduk dalam hutang? Bahasa Kelantan. Ya, hutang tu boleh pakai apa? Hutang pun boleh, hutang pun boleh. Jadi kita ni tak ada hutang, tapi duduk dalam hutang. Nah, lalu kita kata, siapa dia tak ada hutang? Semua ada hutang. Tapi hutang yang kita ada ini bersifat bukan segera. Beli rumah 30 tahun, beli kereta 10 tahun contohnya. Jadi hutang itu tidak menghalang zakat yang kita ada. Nah, itu subhat. Ramai orang tanya, dia kata ustaz saya tak boleh bayar zakat. Dia kata kenapa? Sebab saya dengar ustaz ceramah, orang ada hutang tak bayar zakat. Enggak hutang dia bila nak habis. Saya rasa kebanyakan masyarakat hari ni, lepas dia masuk dalam kubur 15 tahun lagi hutang duduk jalan tu. Dah beli rumah 30 tahun, waktu beli tu umur 50, keturunan kita mati 65 tahun, tidak 15 tahun lagi ada 15 tahun lagi. Nah, itu dia panggil zakat harta. Puasa menyibakkan tubuh badan. Orang kaya, orang miskin, rasa dia kuat, dia kena puasa. Baik, bila mari kepada haji yang kita nak lakukan ini, dia kata haji ini menggabungkan semua sekali. Dari sudut hati, kita tak boleh pergi kalau hati kita tak mahu. Hati itu maksudnya beriman. Orang tak beriman, dia tak lebih Mekah. Susah Mekah, dia bukan dia suka mesti haji. Tak? Kau suka? Kalau mesti tak haji mungkinlah tengok suasana. Tapi mesti haji dengan orang ramainya, dengan berjalannya, dengan duduk dalam khemahnya, tuan-tuan saya tak tahu setakat mana. Tapi kalau orang pergi haji mengikut muasasah Asia Tenggara, 1, 2 tilam kena duduk 3 orang. Di Mina 2 tilam 3 orang. Kita biasa tidur kat rumah kita, tak pandang dengan queen, kena cycling lagi dah. Queen tak boleh jatuh lagi. Isteri dia yang buat suka jatuh. Beli yang besar contohnya. Tiba-tiba sampai di Mina, tuan-tuan akan letak 2 tilam 3 orang. Oi, sempit. Tapi sempit itulah yang manis. Saya di antara kemanisan kita pergi haji itu waktu kita tidur di Mina. Oh, tapi saya, kalau jemaah saya cakap malam-malam tidak dibenarkan sebarang rakaman MP3 ataupun rakaman gambar. Sebab waktu malam orang letih, mari meronta 6 km berjalan, mestilah dengkur dia tinggi. Oh, kalau ambil rakaman malam tu memang berat. Masuk Facebook pula susah. Jadi di antara benda yang dilarang pada waktu. Ini menunjukkan bahawa haji itu sendiri adalah merupakan jihad yang dikatakan tadi. Kenapa? Yang pertama sekali, susah kedudukan. Mengikut haji muasasah, satu muasasah 2,400 jemaah. Dia punya tandas bilik air ada 40. Tuan-tuan yang jaga matematik ni, berapa orang satu tandas? 40 toilet untuk 2,400 orang. 60 orang. Rumah kita, saya tengok 5 ada bilik air dalam satu rumah. Sini 50 orang, boleh? Kata je 60. ha? 60. Berapa? 60 orang satu tandas. Bayangkan. Kalau waktu subuh kita pergi azan pertama tu, kita balik ke kemah balik, sedang boleh orang masuk waktu subuh 1 jam dia punya berdiri. Orang Melayu ni pula dia tak kira waktu mana pun nak mandi semua. Arab kata Al-Jawa, dia panggil Jawa ni mislul battah dia. Jawa ni macam itik dia. Dia tak kira orang ramai, orang apa dia mandi saja. Patut waktu tu jangan mandi lagi, yang pergi bunyi dulu. Masuk orang tu. Itu dia antara jihad yang kita ada. Maka kalau kita nak pergi haji ni, kita letak di hadapan kita. Saya bukan nak tunjuk payah ni. Hak syarikat kita ni mungkin dia akan tunjuk bagaimana paket dia cantik macam mana. Itu cerita lain. Tapi nak ceritanya, kenapa kita nak pergi juga haji, dan kenapa kita disuruh? Supaya Allah SWT nak suruh kita manusia ni yang hidup begitu lama dalam kesenangan, dalam kemewahan, biarlah satu masa kamu tunduk kepada Allah SWT, duduk dengan pakaian yang satu, semuanya berpakaian ihram. Kemudian pergi dalam keadaan duduk bersempit-sempit. Ya, dulu di rumah kita duduk 2 orang sebilik, sampai di sana orang tak 10 orang sebilik mungkin. Sampai di Mina pula 60 orang untuk satu toilet, satu tandas diberi peruntukan 60 orang. Coba kita bayangkan bagaimana keadaan pada waktu itu. Tapi itulah kemanisan dalam hidup manusia ini, apabila mereka mampu menundukkan
segala keegoan kita ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok di antara apa ni hikmah dalam melaksanakan ibadah haji, yang pertama sekali kita kena letak di hadapan kita pengorbanan yang tinggi. Sebab kalau orang nak pergi haji, biasa dia panggil haji itu haji mabrur. Biasa kita dapat haji apa ni? Haji mabrur. Orang akan tanya, apa dia haji mabrur tu Ustaz? Ini soalan. Jadi jawab ulama, haji mabrur itu yang pertama, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat cukup syaratnya, cukup rukunnya, cukup sunatnya, cukup semua larang-larangannya ditinggalkan, maka namanya haji itu haji mabrur pada zahir. Tapi apakah ciri-ciri haji birrul haji? Ciri-ciri jihad ataupun kebajikan dalam haji itu sendiri, bagaimanakah ciri kita nak tengok? Maka di sini ulama telah mengatakan kebajikan dalam haji itu ada dua perkara. Yang pertama, hubungan kita dengan manusia, buat baik kepada orang. Perlu sangat tuan-tuan, dalam buat haji ini kita kena buat baik kepada manusia. Sebab kita berjalan ramai-ramai, tapi kita boleh kenal orang. Nama apa orang pergi haji ni? Dia panggil musafir. Kita pernah tanya, apa makna musafir sendiri? Kita tak pernah jumpa lagi makna musafir apa. Musafir itu travel kan? Orang pun dia terjemah travel, musafir. Travel itu makna apa? Melayu kata berjalan. Setakat itu. Dalam Islam ni musafir ambil daripada perkataan safar. Safar itu makna apa? Membuka temelang. Itu maknanya orang musafir, orang yang mendedahkan kepribadian dia kepada orang yang bersama dengan dia. Jadi kita boleh tengok dalam musafir, kalau setiap kali berhenti tempat kedai makan, cepat dia mari makan. Sudah makan, setiap kali sudah makan, dia lah orang pertama nak keluar pergi tandas. Jadi siapa yang kena bayar? Awak dia yang kena bayar. Berhenti setiap restoran pula depan, minta ikan lah, goreng lagi, ayam bakar lagi. Sudah, sorry saya tak sedap dulu, keluar aku duduk dia. Boleh kenal lah. Meja yang kalau berhenti kali yang ketiga, kami pergi turun dulu lah, saya sikit dulu. Lepas dia sikit dulu, kamu minta sendiri lah, kata aku duduk meja lain pula. Jadi boleh kenal manusia. Jadi itu dia panggil rehlah musafir, itu mendedahkan kepribadian manusia terhadap siapa dia sebenarnya. Dalam kita rehlah haji ini, bagaimana nak menunjukkan kepada kita ni seorang yang berkorban dalam masalah ini? Dia kata, ulama meletak di sini kebaikan yang kita buat kepada manusia. Bila ditanya Nabi SAW tentang kebaikan itu apa, bir itu, Nabi kata husnul khuluq, iaitulah baik perangai. Satu. Kata di Ibnu Umar, orang yang pergi haji ini, orang yang satu benda yang mudah dia kata, bir, iaitulah wajhun talib, muka senyum, wa kalamun lin, cakapannya manis. Payah pun dapat. Kadang-kadang kita letih lah. Kadang-kadang saya ni terlibat menjemur haji lama. Dia tu rumpah lah. Dia panggil gitu, Ustaz, ya, ini beg saya. Hebat. Dia jauh Ustaz ambil beg. Jadi waktu dia tu belajar kita, dia tanya dia tu rumpah, dia letih, dia suruh kita angkat beg. Saya kata, apa? Memang kerja Ustaz angkat beg. Dia jawab, saya masuk-masuk dalam hotel. Langsung tak nak angkat barang pun, tak nak angkat, nak tuduh orang barang lain lagi tak nak angkat. Itu dia panggil manusia-manusia dalam perjalanan ini, pengorbanan yang kita nak buat, jihad kita dalam masalah ini. Selain daripada kita sudah habis keuangan yang banyak, waktu kita bersama dalam jemaah ini biar kita tunjuk. Jadi ada beberapa cerita. Dia kata, orang lain pula tanya, tadi orang tanya Ibnu Umar, apa dia kebajikan dalam haji? Dia kata, muka senyum, cakap baik. Memanglah dalam kadang kita kadang-kadang lambat boleh bilik sikit kunci pun, dalam ihram pun boleh juga. Ni saya tak tahu lagi dalam ihram, tapi sumpah tu habis dah. Bahasa cakap apa orang jadi lepas bahasa semua, itu dalam ihram. Manakala tak ihram kali habis dunia. Dia sumpah belaka, sumpah orang kita ini. Lepas dia marah orang mati saja, itu saya sabar. Tapi kalau tak sabar, apa yang nak buat? Apa pun dah sabar. Itu kalau lepas kita mati orang, tak ada sabar. Jadi satu cerita, dia cerita
Orang-orang yang zaman dulu, di antaranya Abdullah bin Mubarak. Dengar cerita, kita dengar cerita sekarang orang-orang saleh ni. Abdullah bin Mubarak ni bila dia pergi haji, apa dia buat? Dia kata, siapa nak ikut aku pergi haji? Jadi kita sekarang tak boleh buat, cuma contoh. Dia ambil duit-duit semua, dia simpan masuk dalam peti besi. Dia simpan balik. Dan sampai dalam perjalanan, orang nak beli, dia bayar. Sudah berhaji nak beli hadiah, dia bayar. Sampai balik ke negeri dia kata, mana orang jemaah haji semua mai sini. Buka balik akaun dia tadi, duit dia hantar balik semua. Semua orang pergi haji tu di bawah nafkah dia. Oh, ini cerita orang dulu. Saya rekap macam ni, tahun ni yang pergi, tahun lepas tak ada. Tak boleh buat macam tu. Cuma kita sama-sama kita. Kadang-kadang kita tengok suasana agak kelang kabut, orang agak kelaparan, makanan lambat sampai ke apa. Kita yang ada ni beli, bagi kepada sahabat-sahabat kita. Ini menunjukkan dipanggil berul haji. Tolong angkat barang. Kalau tengok pakcik tua, tolong bantu dia, tolak kereta. Orang ni sakit, tolong bimbing. Itu di antara yang saya nampak. Jihad dalam masalah ini kita lebih kepada package. Saya dah bayar semua. Pula tu bayar. Saya ni jaga banyak package. Package yang 1,000 apa ni pun saya jaga. Dia kata saya dah bayar semua. Dia seolah-olahnya bila dia bayar mahal, syurga je dia dapat. Dan kita nak pergi haji, bayar itu adalah proses orang nak bantu kita, nak bawa kita pergi. Jadi itu di antara yang disebut dengan nama birrul hajj. Kalau kita tengok dari sudut pengorbanan jihad kita dalam masalah haji ini, kita kena ingat satu pengorbanan yang kita buat. Harta yang kita habiskan ini, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang akan sebut nanti kepada kita tentang kelebihan haji. Nabi kata apa? Tabi'u bainal haji wal umrah. Nabi kata, ikutilah di antara haji dengan umrah. Selangi di antara haji dengan umrah. Kenapa kita kena selangi? Karena haji dengan umrah ini menghilangkan kefakiran. Ini sedap. Orang tanya macam mana Ustaz? 100,000 habis, hilang fakir. Tak juga salah. Kalau daripada sini berapa habis? 20,000. 20,000 murah. Saya nak banding orang mari jauh-jauh lagi kan. Jadi Nabi kita kata apa dia? Apakah haji itu? Nabi kita suruh selangi di antara haji dan umrah. Mana tahun ni kita pergi haji, tahun depan kita pergi umrah, tahun ni umrah, tahun depan pergi haji contohnya. Sebab apa? Haji dan umrah ni menafikan kefakiran. Jadi banyak orang tanya, habis 100,000 tak fakir? Tak juga soalan dia. Saya jawab mudah ya. Kata setakat yang saya dengar orang pergi haji 20 tahun, kita sedar-sedar tu orang pergi haji tu. Tapi tak ada lagi balik lepas haji itu dengan kopiah baru beli Mekah ni, duduk tak ada kat tangga masjid. Ini kopiah baru balik Mekah ni, tak ada nak makan sebab balik Mekah. Ada? Tak ada. Yang ada ni balik-balik nak daftar pula ada. Kalau tak daftar pergi haji pun daftar lagi pergi umrah. Ada. Itu menunjukkan bahawa haji itu sebagai yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kefakiran dan menghapuskan dosa. Kita ni banyak buat kerja-kerja yang kita tidak tahu, di antaranya apakah kesalahan kita dengan Allah SWT. Maka Tuhan beri peluang kepada kita supaya kita pergi mengerjakan haji. Dan haji itu bagaimana kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah Ta'ala itu tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi macam mana surga ni kecil ke besar? Kalau tuan-tuan baca dalam kitab akidah, Nabi bayangkan surga kepada kita. Nabi kata mala ayn ra'at, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terkhayal dalam fikiran. Kalau kita duduk sini, kita tengok menara tinggi-tinggi hanya berpulang macam apa benda apa ada belakang, itu tak ada. Nak banding standard surga belum ada. Tapi bila Nabi kata mau pergi haji, habis 10,000 ke 20,000 ke apa 10,000 ke, balasannya surga. Kita kena kaitkan satu hadis lagi. Nabi kata tidak ada seorang daripada umat ini boleh masuk surga dengan sebab amalan dia. Tak boleh masuk surga dengan sebab amal. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri tak masuk surga sebab amalan? Nabi kata wala an, termasuk aku sendiri, kecuali dengan limpahan rahmat daripada Allah.